Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a syani wa daraji. Dia guru ada 3 pangkatnya. Yang satu Syekh Syariat. Yang kedua Syekh Tarikat. Yang kedua Syekh Tarikat. Yang ketiga Syekh Futuh. Syekh Syariat tu yang kita belajar lah. Belajar fiqah, belajar bab puasa, belajar tajwid. Itu Syekh Syariat. Tapi ketiga-tiga Syekh ni pun mesti kena ada ciri-cirinya. Tak boleh selagi-selagan manusia, ya. Ketiga-tiga. Syekh yang kita mengajar bab umum semua tu, kita berapa ramai guru kita nak belajar pun boleh. Yang kedua lah Syekh Tarikat. Syekh Tarikat tu yang kita selalu panggil Tuan Guru, Baba, Kiai, Murabbi. Dia bukan hanya mengajar kita, tapi dia bimbing kita. Dia guide us in our life. Steps in our life. Langkah-langkah dalam kehidupan kita. Nak buat apa? Ini musim apa? Apa amalannya? Bulan depan, bulan apa? Apa bagaimana kegiatannya? Malam apa nak baca? Siang apa pula nak pengisiannya? Umur dah sekian, bagaimana pula caranya? Umur sekian, apa pula yang nak dipentingkannya? Musiman, pagi, petang, siang, malam. Dia pandu kita dalam jadual kehidupan kita nak menuju Allah Ta'ala. Itu nama Syekh Tarikat. Itu Syekh Tarikat. Kalau orang banyak Syekh Syariat tadi, orang suka, kau belajar siapa? Aku belajar Ustaz Fulan. Belajar apa? Fiqah. Bagus. Kau belajar apa? Belajar ilmu sekian daripada Ustaz Fulan. Bagus. Tapi kalau kita dah mula ada Syekh yang bimbing kita tu, kita untung tau. Kita untung ada boleh pandu kita dalam diri kita, dalam kehidupan kita pada Allah Ta'ala. Tapi nanti orang mula pandang serong. Kau ni taksub lah. Kau ni taksub dengan guru kau lah. Asyik ikut dia saja. Orang mula cakap begitu. Walhal itu bukan taksub. Itu kita dipandu oleh dia. Kita dipandu dia. Guru kita pun tak pernah paksa. Nanti dah mulalah. Kau tak ada guru lain. Kau tak ada cakap lain. Sikit-sikit ikut cakap guru kau. Ikut cakap guru kau. Jangan suuzan begitu. Berdosa. Berdosa. Dia nak pandu kita. Kita pula sangka dia yang bukan-bukan. Dia Syekh Tarikat. Dia yang pandu kita. Dia yang pandu kita. Kalau kita nak menuju Allah Ta'ala sendiri, kata Imam Ghazali dalam Minhajul Abidin, jalannya sempit nak menuju Allah Ta'ala. Jalannya, lurahnya banyak, lembahnya banyak, gunungnya tinggi-tinggi, perompaknya banyak pulanya, durinya banyak pulanya, haiwan buasnya banyak pulanya, gelap pulanya. Boleh ke kau jalan sendiri? Dia lebih payah daripada nak merendah hutan. Lebih payah lagi dalam nak menuju Allah Ta'ala. Syaitannya, ganggunya, nafsu kita sendiri, jatuh bangunnya, lukanya. Allah, perlukan ada guide. Itulah syekh-syekh tarikat kita yang guide kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka orang yang satu langkah depan kita. Mereka tak boleh nak mendekatkan kalau orang tu masih jauh. Tak boleh nak menyuluh kalau orang tu masih gelap. Tak boleh nak bersihkan kalau orang tu masih kotor. Jadi kita tengok ciri-ciri guru ni. Nampak dia dah sampai. Nampak dia ada langkahnya. Nampak dia sentiasa berpegang dengan tali Allah. Nampak dia pegang dengan syariat Allah Ta'ala. Nampak dia tidak ada perkara-perkara yang mencari bagi syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nampak tekun dia. Nampak sifat-sifat kerohanian dia. Ciri-ciri sebagai guru. Sabarnya, gigihnya, sayang kepada muridnya, suka mendengar, menghuraikan masalah kita. Layaklah aku ambil dia jadi guru. Kerana diri dia sendiri terpimpin. Diri dia sendiri tidak biar suka-suka. Diri dia sendiri ada schedule-nya, ada dia punya waktunya, ada jadualnya. Dirinya sendiri terkawal. Kalau dia tak kau nak cakap suka-suka cakap, nak gurau suka-suka gurau, umpamanya, dan tingkah lakunya tak elok, pemarah, begitu semua. Allah, macam mana dia nak bimbing aku? Kita kena perasan kita punya begitu, ya. Guru kita tu Syekh Tarikat. Kalau yang ketiga tu Syekh Futuh, tu tinggi sangat. Dan itu pun kita kena cari Syekh Futuh yang lantaran kita belajar dengan dia, Allah berikan kita pembukaan, pemahaman dalam ilmu. Dari sudut ilmu tu pemahaman yang lebih istimewa, dibuka oleh Allah Ta'ala, difutuh oleh Allah Ta'ala. Sampai tidak sedikit yang belajar dengan Syekh Futuh, dia pun boleh jadi wali. Belajar dengan Syekh Futuh, yang ada dengan Syekh Futuh membuat kita dapat faham satu-satu bab. Bermakna orang itu dia dapat tiket khas daripada Allah Ta'ala, boleh bukakan hati orang, masukkan dalam ilmu, ya. Masukkan dalam ilmu dan pemahaman. Yang ada dengan belajar dengan Syekh Futuh, kalau baca Quran dia faham, dia boleh macam Allah Ta'ala bicara dengan dia. Yang ada pulanya hadis Nabi. Yang ada pulanya segala ilmu. Yang ada hanya satu kalimat dalam zikir. A'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Itu saja dia dapat faham. Mana-mana dia pergi itu saja dia punya pegang. Dia dapat futuh pada itu. Itu berkat Syekh Futuh, ya. Syekh Futuh. Syekh Futuh ni susah kita nak cari. Tetap masih ada.
Tetap masih ada sampai bila-bila. Cuma kita tak dapat nak kenal. Kadang-kadang dah ada Syekh Futuh, kita tak tahu ada Syekh Futuh. Siapa Syekh Futuh kita? Pakcik jual kacang rebus tu. Dia Syekh Futuh kita. Tanpa kita sedar, dia perasan kita, dia perhati kita, dia doakan kita. Ya Allah, berikan dia fahaman, Ya Allah, berikan dia gitu, Ya Allah, ampunkan dosa dia, Allah. Dia guide kita, dia monitor kita, dia pantau kita, dan dia mohonkan Allah Ta'ala. Dan rekomendasi dia tu sangat-sangat diterima oleh Allah Ta'ala. Kadang-kadang Syekh Futuh kita siapa? Syekh Futuh kita orang gaji kita, orang kebun kita. Pak Mat, bikinlah betul-betul Pak Mat. Macam mana potong pokok ni tak betul, kan taman garden ni jadi tak cantik. Pak Mat ni bikin kerja. Maaf tuan. Dia Syekh Futuh kita. Kita tak tahu. Boleh jadi siapa-siapa saja. Boleh jadi Syekh Futuh kita siapa? Orang dari negeri jauh, dari Indonesia rupanya, yang kita tak pernah jumpa dia pun. Syekh Futuh kita siapa? Orang dari Hadramaut. Allah. Semua tu contohnya lah, kita pakai internet tu saja, software apa semua tu, Microsoft. Kita pernah jumpa tak toki dia? Kan kita tak pernah jumpa. Tapi kita faham tak boleh pakai gunakan, tak boleh jadi kegunaan kita tak? Kan boleh. Itu benda dunia. Ini benda gini pun kita tak pernah jumpa pun syekhnya. Tapi dia tahu kita. Dia hantarkan software dalam hati kita. Dia hantarkan gitu. Dan Allah Ta'ala izin. Mereka orang ni dekat kepada Allah Ta'ala. Syekh Futuh biasanya sudah martabat wali-wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang dengan dia kita belajar dengan dia sikit insaf. Belajar dengan dia harap. Belajar dengan dia terbuka hati kita. Syekh Futuh. Dan kadang kita tak kenal dia pun. Kita tak tahu dia pun. Kadang kita dah ada Syekh Futuh, kita tak tahu. Pokoknya tiga-tiga syekh ni kita tengok ciri-cirinya. Bukan sembarang orang. Kita tengok akhlak dan tingkah lakunya. Kita tengok murid-murid lain yang belajar dengan dia, macam mana dia bentuknya orang tu semua. Aku tengok murid dia tak senonoh je semua. Kalau ketawa berdekah-dekah, masih duduk kedai kopi, hisap rokok, begini-gini. Sudahlah, kau belajar dengan dia tak lama pun kau jadi begitu juga. Kau tengok murid-murid hasil dia macam mana, hasil dia. Kemudian nak tengok, kau tengok kawan dia. Tengok kawan dia. Sebab kadang-kadang depan kita dia buat baik tau. Tuan-tuan sekalian, mari kita sama-sama baca ratib. Mari berdoa kepada Allah Ta'ala. Amboi pandainya, dia punya berlakon, kononnya. Tengok member yang selalu dilazimi siapa. Sebab seorang itu atas agama kawannya. Kawan dia teruk-teruk belaka. Semua itu. Dia sama dengan kawan dia. Cuma dengan kau dia tukar pesin sikit, macam baik. Begitu ya. Tengok orang campur gaul. Campur gaul selalu depan kita baik, belakang kita campur membernya, hisap rokok. Dia campur member-membernya, berbual sampai pukul 12 pagi, 1 pagi. Saat belakang kita sama membernya. Kalau kita tak tahu sekalipun, Allah tahu, Allah Ta'ala tahu. Tuhan punya diri tu jaga-jaga. Kau jangan nak ajar orang kalau kau begini ya. Tuhan tahu tak layak kau begitu ya. Duduk sama kawan-kawannya, hisap rokok, apa tu rokok yang ada tiupnya tak apa? Sisa. Begitu. Allah, ini macam tak boleh lah. Tak boleh jadi ya. Tak boleh jadi. Dan satu lagi nak tengok guru kita okey tak okey. Tengok kawan dia. Kemudian tengok guru dia siapa. Orang jadi panutan dia tu siapa. Orang jadi idola dia tu siapa. Kerana dia menjejaki. Kalau dia senantiasa sebut, berkata guru kami, berkata tuan guru kami, berkata syekh kami, kat rumah dia pun ada gambarnya, sikit-sikit sebut, masa saya belajar dengan guru saya begini-begini, kau yakinlah, dia adalah naib bagi gurunya itu. Kalau tak naib full pun, sebahagian departmen daripada ilmu gurunya tu, dialah naibnya. Tengok macam mana dia dengan gurunya. Kalau dia senantiasa sebut gurunya, kau tengok guru dia siapa? Guru dia pula kenal. Kau tengok kawan-kawan dia tadi yang dibimbing oleh gurunya. Apa jadi? Kau tengok kawan dia elok, dia eloklah dia maknanya. Kadang-kadang depan mata kita tak nampak. Yang lain kita nampak. Tengok rupanya Ustaz Fulan, Kiai Fulan, Tuan Guru Fulan. Seperguruan dengan dia. Kawan Ustaz kita pun kadang-kadang kita pasal apa tahu? Dia tak tersalah. Dia pada kita dia akan di orang kampung kita saja. Walhal member dia semua top. Allah, dia sebahagian daripada mereka. Kemudian tengok dia dengan guru dia. Kalau dia senantiasa sebut guru dia, bermakna cangkuk dia pada guru dia tu melekat. Cangkuk dia pada guru dia tu melekat. Dan nak tengok lagi, tengok pula macam mana guru dia dengan dia. Apa tugasan yang guru dia izinkan dia. Apa lulus yang guru dia berikan sama dia. Aku izinkan kau buka madrasah. Aku luluskan kau buka ini. Aku izin kau buka gini. Ada tanggungjawab, ada amanah-amanah yang diserahkan gurunya kepada dia, bermakna dia orang kepercayaan gurunya. Kalau dia dah begitu pula dengan gurunya, bermakna dia punya cangkuk dengan guru dia pun cangkuk dengan dia, cangkuk mati, tak lepas lagi. Sebab cangkuk siapa lagi kuat? Cangkuk kita ke cangkuk guru lagi kuat? Cangkuk guru lagi kuat.
Kalau kita dah cangkuk dengan guru saja kuat, guru punya cangkuk lebih kita lagi kuat, takkan lepas lagi, dah berpatri dah. Tengok macam mana. Sebab kalau dia begitu dengan guru dia, kita pun boleh jadi begitu dengan dia, dan dia jadi macam mana dia dengan guru dia, kita akan jadi macam mana dia dengan guru dia. Pasal dia mata rantai dia dengan guru dia patri kuat. Kita cangkuk dengan dia, kita pun boleh jadi semacam mana dia dengan guru dia. Kita tengok dengan guru dia pun tercangkuk terlepas, cangkuk terlepas. Sudahlah. Kadang-kadang umpat guru dia sendiri. Alamak. Kadang-kadang suuzan dengan guru dia sendiri. Artinya selalu kutuk gurunya. Lepas tu maknanya cangkuk dia dengan guru dia lepas. Ataupun cangkuk dia cangkuk karat. Kalau tak begitu. Dan guru dia pun nak cangkuk dia, tapi dia yang suka nak lepaskan daripada guru dia. Tu kau janganlah, tu ada bahaya sedikit. Sebab dia belum link. Macam mana kau nak link dengan dia? Dia tak boleh tarik engkau. Tu cari ciri-ciri guru, cari ciri-ciri guru. Satu lagi, kita dah tengok dah dapat gurunya bagus, apa semua, elok semua, fahamannya ya, yang elok. Tak payah nak cari guru yang ada perkara-perkara mencari bagi adat. Yang penting jangan ada perkara-perkara mencari bagi syariat. Perkara cari bagi adat apa? Perkara yang pelik-pelik, supernatural. Guru kami boleh bicara dengan alam gaib. Wah. Guru kami pandang muka orang boleh tengok. Anda kenapa buat sedemikian? Wah, kasyaf lah. Tak payah nak cari gitu-gitu. Tak payah nak cari-cari begitu-begitu. Tak payah nak cari guru yang mencari bagi asal tak ada cari daripada syariat. Dia ajar syariat semua. Takut yang bukan begitu. Semua tu macam-macam benda yang mistik-mistik ini akhir zaman makin keluar macam-macam. Tak perlu. Takut kerana kita nak yang begitu, nanti kita dapat yang begitu. Yang bukan-bukan nanti. Ana tengah duduk, tiba-tiba Sayyidina Al-Faqih menjelma depan Ana. Habib Ali cakap dengan Ana. Alamak, susahlah orang gini, aku nak cakap macam mana. Allah. Tak betul lah, tak betul. Hatta dia bilang dia dapat Rasulullah sekalipun. Kalau orang betul-betul dapat Rasulullah, dia mimpi Rasulullah pun tak mudah dia cerita-cerita dengan orang. Tak mudah cerita. Ini kalau nampak Rasulullah cara yaqazah boleh cerita sama orang apa sini semua, kau hati-hatilah semua tu. Syaitan memang tak boleh ngaku sebagai Nabi. Tapi engkau mengakukan dia Nabi. Oh, adakah kau Rasulullah? Oh Rasulullah. Oh Rasulullah. Batal kau punya syahadat. Lembaga tu kau bilang Rasulullah. Bukan Muhammad bin Abdullah Rasulullah. Alamak, susah begini ya. Jadi tak payah nak cari guru yang mencari bagi adat. Ajar ni ada pelik-pelik sikit. Tapi dia ajar betul, syariat semua betul. Baru-baru, ujung-ujung nanti kau kena trik. Ujung-ujung kena trik. Na'udzubillah, syaitan trik dia trik engkau. Dan dia tak tahu dia pun dia kena trik. Dia sangka dia wali lah. Allah. Ketahuilah. Wali-wali semua tak ada nak menganggap diri dia wali. Takut lagi kalau ada benda-benda yang pelik bagi diri dia. Takut disembunyi-sembunyi lagi. Dia lindung-lindung lagi. Berapa ramai wali-wali Melayu kita. Semua begitu caranya. Tak ada nak tayang-tayangkan depan orang semua begitu ya. Allah. Dan satu lagi kita cari guru. Kita tengok ya. Kita tengok guru kita ya. Tengok guru kita. Kita nak kekal ke tidak belajar dengan dia. Kita duduk dengan dia, bagaimana perubahan pada diri kita. Ada ubah ke tak ada ubah? Dah 2-3 bulan belajar dengan dia. Bagaimana kita dengan dunia kita? Bagaimana kita dengan hiburan kita? Bagaimana kita dengan maut kita? Bagaimana kita dengan akhirat kita? Ada berubah? Tak ada berubah. Kena sedar lah. Kena sedar. Jangan kita belajar, kita tak sedar, kita tak perasan. Sedar, tengok. Aku dah belajar dengan dia 3-4 bulan. Aku masih suka gembira-gembira. Mulut aku masih semangat lagi. Aku masih gurau senda dengan perempuan lagi. Allah. Aku dah belajar dengan dia sekian-sekian. Macam tak ada insaf aku punya akhirat. Makin termahak dunia aku. Sama juga. Nak cari tender, nak cari meniaga, nak cari apa. Sudah. Tak payah kita kutuk dia. Ini guru tak berkesan. Ini guru. Tak payah kutuk dia. Kau cari orang lain. Kenapa? Time is running out. Waktu dah singkat. Aku perlu nak dekat pada Allah Ta'ala. Maka aku belajar dengan dia tak ada kesan. Pergi doktor, kau pergi berminggu-minggu tak ada kesan, tak ada apa semua. Kau nak terus makan ubat dia. Kan tak kena. Sedangkan apa gula makin naik, darah tekanan makin naik tinggi. Ambil makan ubat dia. Sudah. Tak payah kau bilang ini doktor tak berguna. Ini doktor tak pandai. Tak payah kau kutuk dia. Kau cari doktor lain yang boleh ubatkan kita. Jadi kita kesan, kita tengok ada kesan pada diri kita. Kita belajar dengan dia, ada perubahan, ada keinsafan, ada peningkatan kerohanian. Teruskan. Pegang, jangan kau lepaskan. Kita belajar sama guru, kita tengok kesannya pada kita. Tak ada kesan langsung, tak ada apa semua. Jangan. Tak perlu kita umpat dia.
Ini cikgu tak pandai, ini guru tak guna, berdosa. Cuma tak perlulah nak teruskan. Satu ciri lagi ulama mengatakan, kalau belajar dengan satu guru, berapa sesi kau hadir kuliah dia, tak pernah sekali kau dengar disebut nama Imam Al-Ghazali. Kau jangan belajar dengan dia. Apalagi kalau dia anti, Imam Ghazali ni banyak hadis palsu, ayat ulumuddin tak betul, kau jangan belajar dengan dia. Dia tak pernah sebut pun Imam Al-Ghazali. Sebab Imam Al-Ghazali itu sumber. Dia adalah tadahan daripada yang sebelum dia. Dan kemudian dia adalah salur bagi yang sesudah dia. Ulama mengatakan, alamatus sa'adah hubbul Ghazali. Tanda kesejahteraan seseorang itu kalau dia cinta Imam Al-Ghazali. Kalau dia ada buka kitab penawar bagi hatilah orang Melayu kita. Itu sumber daripada Imam Ghazali, kitab Arba'in fi Usuluddin. Kalau dia ada sebut Hidayatus Salikin ke Minhajul Abidin, itu dari Imam Ghazali lah. Dia ada sebut Ihya Ulumuddin, dia sebut nama Imam Haddad, itu daripada Imam Ghazali lah. Walaupun tak sebut Ghazalinya direct, tapi alurnya tu, dia punya untayan, dia punya rangkaian tu dia sebut, maknanya dia ada itu, boleh ikut. Kalau dia tak pernah sebut sekalipun Ghazali dan sumber-sumbernya, kau tak payahlah nak ikut. Kau tak payah nak ikut, ya. Kenapa? Dia tidak mengambil daripada sumber yang eloknya, ya. Jadi kalau kita belajar, guru kita baca kitab apa, dia belajar istimewa apa, walaupun dia tak sebut nama Imam Ghazali, tetapi sumber itu daripada Imam Ghazali, mantap. Fiqh ada pada dia, tauhid ada pada dia, dan tasawuf sangat ada pada dia. Begitu cara tuan-tuan kita belajar ilmu. Jangan lepaskan, baik laki-laki, baik perempuan. Jangan tinggalkan majlis ilmu. Salawat salam tetap padamu, engkaulah sang Nabi penyejuk hatiku. Betapa hasrat ingin bertemu kami